Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, so kita ke counter-counter review untuk minggu ni. Menggunakan screener JBS, screener momentum. Ini adalah list untuk hari Jumaat. Okey, hari Jumaat. Selalunya counter yang ada momentum pada hari Jumaat dia akan sambung dalam seminggu ataupun 2 minggu. List ni lah boleh diguna. Alright, kita baca dululah. Okay, PMH Holding, TH Plan, Minitech, DFM, AWC, TSH, DNET, OCK, Disonic, TDM, Alsawit, Rohas, MMAG, Mr. DIY, TTBHB, JT Group, Dialog, Mac, Awantech, Masing, UEMS, Lehon, JT-Asa, Day3, SP Setia, Sunway, Kosan, IHH. Okey, lepas Raya Cina, dia ada nampak counter start ada momentum Banyak sikit lah counter dia start meriah. Sebelum Chinese New Year, dia meriah. Hujung tahun dia meriah, awal tahun dia meriah. Banyak counter rally, banyak yang boleh profit lah. Lepas tu dia start slow je market. Ada counter-counter yang agak mahal-mahal je yang perform Yang murah-murah tu kurang banyak kan. Yang lepas 4 hari ada banyak counter get down tu. Yang 4 hari counter get down banyak tu, dia drag. Counter lain juga drag kan, jatuh ke bawah semua. Termasuklah counter-counter yang small cap lah, kebanyakan jatuh teruk. Sekarang dah nampak rebound. Contoh macam counter Minitech ni, dari berapa harga dia jatuh tu, 1.2 something ataupun 1.3 saya tak ingat. Dan dia rebound. Dia kalau ikut tengok, saya tengok dia chart weekly lah. Dia rebound dekat chart weekly dekat SMA 200 dan dia rebound naik sampai sekarang 190 lah. Okay, lepas tu counter yang murah macam ni, PMH Holding, semua buat kenaikan. Ini counter-counter yang murah yang untuk seminggu 2 sebelum ni kita tak tengok sebab counter yang agak sendu. Lepas Chinese New Year ni baru nampak dia start meriah balik. Mungkin jeron-jeron dah start nak collect duit balik lah. Okay, saya nak tengok sekejap counter cap. Sebab cap ni saya dah pernah discuss sebelum ni dan ada drawing kan. So nampak dia buat cup and handle. Mata saya nampak macam dia buat cup and handle. Okay? Kalau mungkin dia adalah corak lah itu saya tak pasti. Ini saya nampak lah. Okay, so sekarang di tempat yang projection yang saya jangka dia akan start buat kenaikan. So dia dah lepas resistance ni, maksudnya dia jatuh tu, dia rebound. Nampak dia dah start nak naik. Kalau ikut MACD dia perlu cross up lah. Dia cross up, dia naik lah. Okay, kita tengok dekat dia punya indicator sekejap. Tutup sat. Yang putih ni upper BB, ni mid BB, ini lower BB putih. Fokus yang putih ni. So kalau dia berjaya tutup di atas mid BB, sebenarnya counter tu dah boleh untuk consider swing. Okay, counter yang bertahan atas mid BB ni macam ni. Dia breakout tu solid lah. Dia punya candle tu bullish yang solid. Bukan setakat macam ni yang tak solid macam ni. Dia buat macam hammer kan. Belum lagi betul-betul ada confirmation. Macam ni dia breakout macam ni. Sebelah dia tak apa nak confirm lagi betul ke dia nak naik. Yang ni dia breakout dengan solid. Kalau ikut kan dia dah start permulaan untuk swing lah. Okay, dia jatuh, dia pun buat elok je. High yellow kat sini, high yellow kat sini kan. Counter yang buat high yellow, counter yang uptrend. So basically dia cantik. Dia cantik untuk swing. Bagi saya dia cantik untuk swing. Dan ni 20, 50 ni ini 100 dan yang purple ni 200. So kan dia berada di orang kata moving average yang padulah untuk kita swing. Di atas bulan, di atas 3 bulan, 6 bulan dan setahun kan. So memang solid untuk kita consider counter ni untuk swing. Dan dia ada chart pattern yang menarik. Bagi saya lah. Bagi saya siapa yang minat nak swing.
Dan kalau ikut kita buat kotak-kotak ni, katalah 1 kotak, 2 kotak, selalunya kenaikan katalah kurang-kurang dia pergi 3 kotak kan. So 3 kotak setengah. So ada logik dia nak naik tu. Boleh perhatikan counter cap untuk swing. Bagi saya dia menarik. Dari segi indikator pun menarik lah kan. Tengok RSI atas 50. RSI atas 50 cantik. Dia macam ni, kita tengok cantik tak cantik, katalah. Adakah 50 tu cantik, 60 tu cantik? Dia tengok dia sebelum tu berapa. Kalau dia daripada atas, contoh dia daripada RSI 80, lepas tu dia turun 70, dia turun 50, tak cantik sebab dia sedang menurun. Dia jadi cantik macam ni. Dia turun, maksudnya okay, 50 turun 30 kan. Lepas tu dia start rebound, dia jadi 30, 40, naik balik ke 50. Itu nampak dia dah reversal untuk buat kenaikan. Contoh masa dia turun ni kan, katalah dia hit kat sini RSI 80, lepas tu dia turun 70. Kan bila harga turun, RSI akan turun kan. RSI kan dia bersama dengan momentum harga tu. Bila harga menurun, RSI momentum harga pun menurun, dia pun turun lah. Nilai value RSI pun menurun. 80, 70, 60, 50, 40 kan. Lepas tu dia start, selalu dia reverse dekat 30 ataupun 50 lah. Okay, kata dia start reverse balik, dia start naik. Lepas tu dari segi MACD pun dah start nampak nak cross up balik. So dia ada petanda-petanda yang dia nak buat kenaikan. Kalau kita tengok kat weekly, dekat weekly tutup sekejap, adakah dia rebound dekat mana-mana moving average? Kalau ikutkan yang ni 5 terpulang nak pakai 5 ke 7 ke, dia macam ni. Kita ada satu short punya moving average yang untuk kita buat reference untuk yang masa terdekat. Contoh untuk 5 candle ke untuk 7 candle. Kebanyakan bank, broker-broker guna 7 candle, 7 MA7 ataupun MA7 lah. Kebanyakan suka exponential sebab dia lebih laju kan. Dia average tu harga yang terdekat, candle yang terdekat. Maksudnya kalau ada 7 candle, dia 7 candle terdekat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia berat kepada harga yang terdekat. Tapi kalau MA, moving average tu, dia bahagi biasalah. Campur, bahagi 7. So dapat nilai dia, dapatlah dia punya moving average ni. Tapi kalau untuk exponential, dia lebih yang terdekat kepada average harga yang terdekat. So dapat lebih cepat pergerakan harga dia. So kita terpulang nak yang trend following yang MA7 ke, MA7 ke, 5 ke. 5 pun ramai orang guna sebab lagi cepat, lagi pendek, lagi cepat kan. Kita guna average 5 candle je. Terpulang, nak cerita broker kebanyakan guna 7. So kalau nak stick dengan 7 pun okey. So kita guna yang short term reference. Dia cocok ni, orang kata cocok pinggang. Cocok pinggang tu dia tak lepas lagi, tapi boleh diperhatikan. Untuk weekly, dia sepatutnya kena naik lah. Candle kena naik atas line reference yang short term yang kita guna tu lah. Short berapa? Nak guna 7, atas 7. Ke atas 5, make sure dia di atas dulu. Sekarang pun boleh tengok lah, diperhatikan sebab dia dah cocok pinggang. Maksudnya separuh 50% dah nak naik, lagi separuh tu dia nak turun. Tapi potensi nak naik tu dah ada. Kalau dia buat hammer, dia dah makan kepala hammer kan. At least dia dah makan kepala hammer. Kalau dia open, katalah hari Isnin, dia open harga tinggi daripada harga dia tutup hari Jumaat tu, kira okey dah lah. Kalau ikutkan dah boleh masuk. Kalau kata hari Isnin kan, dia buka harga tu atas daripada harga dia tutup hari Jumaat, kira okey dah lah. Ni untuk swing. Swing kita akan buat risk and reward dia. Sekurang-kurangnya kata dah, kalau di sini risiko dia, contohlah bocor yang ni, bocor area 70 sen kan. So kita kena buat reward. Kalau ini adalah contoh risiko kita berapa, kita ambil drawing kan. Mana kita punya drawing? This one. Julat harga tu, contohlah kita masuk satu, esok kan open esok contohlah. Lepas tu kita punya risiko katalah kat bawah ni lah 5%. So keuntungan kita paling kurang kena 10%. Itu untuk swing paling kurang. Tapi orang selalunya ambil ni sebuah 2 lah. Maksudnya kita akan, kalau 5
Sorry 3 maksudnya 15% at least. So contoh situ dah kerugian kita kalau 5% kita kena keluar. So kita nak untung paling kurang 10%, paling kurang 10% orang swing kejap. Ini baru 5%. Okay, 10% tu dekat area sini lah, dekat area 80 sen lah, 815 ke 810 ke 810 lah, lebih kurang 810 ataupun 815 ni tengok harga sini. Bila kita tarik 10% tu area situ lah kita nak TP untuk swing, ataupun dekat 15% ada sini 855 ataupun 850. Itu kalau kita buat secara risk and reward. Risiko 5%, reward kita 10% atau 50%. Dia tergantung kepada keadaan semasa. Contohlah kalau dah keluar merah macam ni, next candle pun merah, dah makan merah yang sebelum, terpaksa keluar lah. Kalau kata dia tak capai lagi 10% ataupun tak capai lagi 50%, katalah kita nak swing sampai 50%, tapi candle merah dah keluar dan next candle pun merah, dah makan merah, menunjukkan dia memang nak turun. So kita kena keluar lah, berdasarkan situasi semasa. Kalau dia just keluar satu saja merah, boleh lagi kita hold. Sebab contohlah kita masa tu 8%, okey, lagi 2% nak cukup 10%. Lepas tu candle merah keluar, tunggu next day, adakah harga makin turun daripada harga yang tutup hari tu. Maksudnya katalah merah dia tutup harga, kita tengah untung 8% masa tu, next day dia turun lagi, kita dah kurang daripada 8%, tinggal 6%. So kita dah boleh consider untuk keluar dulu nanti masuk balik. Tapi kalau dia just merah, masa tu kita 8% dan esoknya still dalam 7%, still biasa dia naik 8% balik, masih untung banyak tu, okey, hold dulu. Sebab kadang dia bagi merah satu, next candle dia hijau balik, macam ni merah, dia berhenti kejap, so dia naik hijau balik. So jangan jual lagi. Ataupun boleh juga guna reference MACD. Selagi tak bocor MACD, hold counter tu, nanti dia bocor baru keluar. Sebab kita nak dapat maksimum profit yang boleh pergilah. Ataupun lagi satu adalah pakai trailing stop. Trailing stop tu kita ikut harga semasa. Contoh 3 bits daripada harga semasa ke, ikut. Bila harga naik, kita ubah trailing stop kita 3 bit lagi, 3 bit. 3 bit tu senangnya dia nak undur balik tu, kena ambil kan. Mungkin ikut 4 bit ke, atau pulang pada kita. Yang agak-agak tak kena, tapi agak-agak kita selamat kita punya modal tu. Kalau kata dia jatuh, kita tak ada rugi banyak. Ataupun kita tengah untung, kita tak ada loss, keuntungan kita tu terlalu banyak. Contoh kita dah untung 10%, kita ikut follow 3 bit, dia apa, dah kena lepas tu tengok dia rebound. Tapi 4 bit tengok betul-betul dia jatuh. Kalau kita ikut kat 4 bit contoh, dia ambil kita daripada 10%, kita tinggal mungkin 8% kan. Lepas tu tengok dia makin turun, nasib baik kita dah buat trailing stop. Sebab lepas tu dia turun jadi 6%, jadi 5%, 4%, 3% dan seterusnya, tak ada untung langsung. Itu bagusnya trailing stop. Dia dah ambil kita. Memang kita tak dapat maksimum yang untung di kenaikan 10% tu, tapi bila dia turun, tak adalah kita daripada untung jadi rugi terus. Kita masih dalam keuntungan tapi berkurang. Dan keuntungan yang orang suka dengan buat trailing stop tu, kita boleh follow. Katalah target kita, katalah ada, kalau kita guna 15 maksudnya 15% kan, tiga kali reward daripada rugi kan. So kita akan ambil kat 850. Kita boleh follow je sampai 850 ni, 4 bit sampai sini. Berjaya kita sebab kita buat trailing stop. Lepas tu kita buat trailing stop lagi. Dia tengok dia pergi sampai projection price untuk chart pattern, dia pergi sampai 90 sen. Kita dah untung. Kalau kita dah set target awal-awal terus beratur, kita takkan dapat sampai maksimum profit yang dia pergi tu, sebab kita tak buat trailing stop.
Itu salah satu kebaikan pakai trade stop. Satu, minimize kerugian lah. Kalau kata dia rugi, jatuh, kita tak rugi teruk. Sebab kita dah keluar awal-awal dah out lah game kita. Sebab kita follow 4 bit tu kan, dia dah ambil dan kita out lah, habis lah game kita. Dan keuntungan yang kedua adalah kita dapat trail harga sampai dia maksimum boleh pergi tu. At least kita dapat kalau daripada 10% punya target, dia dapat sampai 20%. Boleh jadi macam tu. Tapi siapa yang memang ada target terus, contoh dia nak sampai ni kan 52 week high sampai 775 saja. Target dia, aku nak sampai dia cari 52 week high je dah cukup. Sebab kebarangkalian dia sentuh 52 week high ni, dia adalah resistance yang kuat, dia tak lepas. So aku takut dia tak lepas. So aku terus beratur kat sini, dan dia pun ambil kita, itu sampailah target. Sebab dalam trading ni memang bergantung pada kita punya trading plan. Kebijaksanaan kita bermain dengan game saham ni tau. Dia memang orang kata jangan kata game, sebab tu kita dengan duit kan, kita kena ada plan, manage duit kita apa semua. Tapi dia memang macam game bagi saya. Kena ada kecekapan, kena bijak daripada orang lain. Sebab yang bijak akan menang. Of course nasib jugalah, nasib mempengaruhi kita juga. Tapi selain tu kebijaksanaan, ada orang lebih pandai daripada kita, sebab tu dia untung, kita rugi. So nak jadi bijak, kena belajar banyak lah. Ambil tahu, berlatih banyak-banyak. Berlatih tengok chart banyak kali backtest balik. Orang lain buat kajian sampai, contohlah dia buat kajian sebulan 100 chart kan, kita buat kajian 5 chart. Lepas tu dia untung banyak, kita untung sikit. Betul lah kan? Sebab dia buat kajian lebih, dia lebih pandai, dia lebih peka, dia lebih cekap, dan dia win. Kita buat kajian 5, ataupun mungkin kita follow je orang yang kata kononnya terror sangat, sipu-sipu tu kita terror, kita follow Habis dia untung, kita rugi. Kenapa? Dia ada, mungkin masa tu dia ada, daripada pengalaman dia ke, dia nampak kaunter ni nak turun, dia dah TP dulu. Kita dah ikut je target dia. Contohlah Sifu tu kata TP 775, kita pun follow lah, kita pun masuk. Katalah esok harga open atas daripada harga di close kan, kata kita pun okay fine, aku masuk. Aku terus TP kat sini lah, terus queue jual dekat 775. Okay, sebab ada orang tu kata, Sifu lah mana-mana tu kata macam tu, dia akan cari 52 high dia. Kita pun beratur. Sekali dia sampai tu tak sampai, kita dah atur kat sini, tengok dia pergi sampai 77 sen saja, tak bagi 775. Tapi Sifu tu untung, kita tengok patah balik sampai rugi daripada harga beli. Sebab apa jadi macam tu? Dia ada kebijaksanaan berfikir pada situasi masa tu. Kalau harga tu dah tak hit kan, dia ada resistance kat 77 sen, harga tu tak boleh nak pergi dekat 775. So ambil je lah untung dulu. Mungkin Sifu tu dah ambil dulu untung atas apa yang dia pernah lalui sebelum-sebelum ni. Bila harga tak boleh pergi tu, baik ambil dulu, kalau tak dia akan turun balik. Mungkin macam tu. Ataupun dia ada ilmu lain ke, supply and demand ke, ada order block kat situ ke, saya pun tak tahu. Apa saja teknik yang ada, ataupun elite wave ke, chart pattern, apa lagi, apa-apa sajalah, price action, apa benda saja ilmu yang ada dekat tu ke, market depth punya ke, orang nak beratur queue tebal ke, tak boleh pergi ke, dia dah keluar dulu. Mungkin atas sebab tu dia keluar, kita tak keluar. So tak boleh, sebab tu jangan simply kata, kalau katalah siapa lah yang kita jumpa trader tu sentiasa untung, so kita nak follow je dia, tapi kita tak untung. Kenapa? Sebab dia buat praktis banyak, dia banyak kali trade dah, dia ada pengalaman, emosi semua tu dia dah tahu nak kontrol. Sebab itulah dia untung, kita rugi. Mungkin kebijaksanaan dia juga, dan of course rezeki bersama dia kan. Mungkin dia banyak beribadat ke, banyak bersedekah ke, kita tak tahu amalan-amalan lain yang Allah bagi buka rezeki luas untuk dia, sebab kebaikan-kebaikan yang dia dah buat kan. So kena dari sebuah segi lah. Kita cuba apa kata, pertingkatkan apa dari segi amalan kita, apa semua, doa banyak-banyak. Ya Allah Tuhan aku sekarang ni nak jadi trader yang berjaya. Aku nak buat profit setiap bulan, dan boleh jadi macam gaji aku setiap bulan kan. So buat atau dengan disusuli dengan usaha lah. Berdoa saja tak cukup, disusuli dengan usaha. Dan usaha juga
bukan sekadar kajian, tapi kena apply. Ilmu yang dapat kena guna. Kalau tak guna, ilmu tu hilang. So dapat apa ilmu kita guna, apa ilmu kita dapat kita guna, praktiskan. Dan perlu ada kebijaksanaan nak buat keputusan tu. Okay, kita buat trading plan yang sekarang nak masuk. Okay, fine, sini ada line tile. Okay, 750 ni mungkin dia hit, dia berehat sekejap, dan next day baru dia break up, mungkin macam tu. And then baru dia start slowly naik. Sebab swing memang kita mungkin sebulan macam tu kan, 2 bulan. Tak boleh nak expect dia terus pergi. Kalau dia pergi laju, Alhamdulillah. Mungkin dia pergi macam ni, naik dan slowly, steady. Ada hari dia naik sekejap, nampak tu turun pula. Kan, dia buat macam ni kan, turun. Naik sampai 670, lepas tu turun 655. Banyak bit juga untuk orang intraday. 3-4 bit tu turun, banyak kan. Lepas tu kita pecah kejut perut. Tengok esok dia naik balik, lepas tu turun pula. Macam tu lah swing. Tapi tengok dia macam cantik cap ni kan. Macam hari-hari hijau lah. Hari-hari hijau kalau dia start naik. Yang ni pun tetap cantik walaupun dia turun. Okay, dia turun pun macam ikhlas lah dia buat penurunan. Merah, dia tak ada main-main macam merah hijau, merah hijau, merah hijau. Tak, dia memang okay, aku memang nak turun. Yang ni pun dia cerita dia naik. Dia buat high, dia buat low, high, low, high, low, high, low. Yang ni pun high, high, low. Dia seperangai yang agak bagus lah kan. Dia tak ada nak buat terus pacak panjang ke tak. Dia naik walaupun macam dalam sehari mungkin nampak macam banyak, tapi dari segi chart kita buka daily cantik je. Kalau katalah hari ni kan, macam hari apa ni, 17 November, hari Jumaat ni, harga daripada 7% boleh sampai atas tu, sampai 735 kan. Banyak juga bit dia naik dalam sehari. Tapi overall tengok sebenarnya kenaikan yang sihat, penurunan yang sihat, kenaikan yang ni pun sihat. So boleh kata counter ni cantik untuk swing. Okay, lamanya cat. Okay, next counter. Saya nak cerita sikit pasal counter 52 week high, yang mana dalam grup GBS private kan, yang siapa yang beli indicator dengan Serena tu, ada cerita pasal cari counter yang 52 week high. Yang ni semua check balik test lah satu-satu. Kalau paling kurang pun 7 cross 21. Sudah, counter ni 7 cross 21 tak? Dia di atas line apa? Atas line 7. Okey, jadikan 7 tu sebagai reference. At least tengok something yang kita senang nak nampak lah. Trend following paling senang lah ya, 7 cross 21. Takkan tak tahu. Okey, betul tak? 5 cross 10. Contoh, dia mesti ada satu movie average pendek, satu movie panjang. Kalau dua tu bersilang, okey lah tu. Sesenang itu. Ataupun apa, tahu pasal MACD. MACD dah cross up, atas dah cross up, bismillahirrahmanirrahim, masuk. Swing je lah. Selagi dia tak bocor, selagi dia tak cross ke bawah. Dia cross ke atas beli, cross ke bawah jual kan. Sebab itu tahu ilmu tu je, pakailah ilmu tu. Kalau tahu lebih, tahu pasal candle ke, candle dah makan candle merah, dah boleh beli. Contoh ini candle merah. Candle merah ni dah kena makan dengan candle hijau ni. So kita pun terus beli kat sini. Itu dia naik. Dan dia di support dengan apa, B average apa, yang ni 50 kan. Kata di support dengan 50 tu kuat. Yang kita rasa dia akan naik kan dalam masa 3 bulan contoh. Dan dia naik. Okey lah tu. Ada ilmu sikit-sikit, tapi asalkan kita guna ilmu tu dan kita faham. Kalau ada ilmu macam-macam pun tak guna ilmu tu dan berkecamuk nak buat pemikiran nak entry atau exit tu, dia jadi masalah. Okey, saya nak cerita pasal 52 weeks high. Okey, yang ni saya kaji yang momentum tadi tu 52 weeks high. Katalah ambil apa, equal lah, apa-apa lah contoh. Okey, ini kalau pakai indikator GBS intraday, dia ada siap-siap dah. Kalau yang line orange tu 52 week high lah, ataupun 88. Nak tahu 52 high ke 88, contoh tu dia tamat 3 bulan. Ni maksudnya dia ada candle lebih tinggi. Maksudnya dia hanyalah 52 week high lah. Kalau kata dia paling tertinggi kan, tak ada candle lebih tinggi, itu adalah all time high. Okay. Tapi dah tanda kat sini 52 high dekat situ. Okay, untuk masuk Friday rules, katalah hari Jumaat, volume, pergi kat volume,
moving average ni, tak kisahlah nak ambil colour putih ke apa kan, ni line moving average ni on, input dia 20. Okay, input dia 20 lah, moving average 20 tu sebulan. So kalau kata volume mengatasi moving average untuk sebulan dan dia break up line orange tu, bismillahirrahmanirrahim, untuk Friday rules. Okay, sesimpel itu. Dan kalau katalah sampai hari Selasa tak menjadi, ataupun hari Senin pun dah bocor, katalah support kita adalah 127 sekarang support kita adalah 127. Andai kata hari Isnin dah bocor, terpaksa keluar lah, sebab keuntungan kita tak banyak. Kalau macam ni, beli kat sini kita mungkin akan TP kat 139. Okay, 139. Dia dalam 5% saja. Sebab dia punya target setiap minggu Friday rules satu kata 5%. Kerugian pun sama. Tapi ikut Hafiz Tokyo, memang boleh keuntungan. Maksudnya siapa yang nak trade, tak tahu apa-apa, hanya ada ilmu 52 week high ni, Friday rules dah cukup boleh buat kembangkan modal dia. Maksudnya kebarangkalian nak untung tu tinggi. Memang rugi tu ada. Ramai kata tersangkut kat pucuk sampai sudah tak keluar-keluar. Kenapa tak keluar? Sebab kalau siapa faham Friday rules, dia hanyalah permainan 3 hari. Beli hari Jumaat, jual hari Isnin ataupun hari Selasa. Katalah hari Isnin tak jadi kan, kita ada lagi nyawa hari Selasa. Hari Selasa kalau tak jadi, keluar. Ataupun boleh juga Friday rules ni di convert kepada swing ataupun position trading lah. Okay, Friday rules masuk 52 high, kita punya position kita dekat 52 high, dan kita swing sampai mana yang boleh pergi, pakai trailing stop kan, pakai trailing stop 5% ke, follow 5% kan. Dia hit 5% terpaksa keluar lah. Selagi dia tak hit kerugian 5%, kita follow hari-hari, ubah lah, ataupun setiap minggu ubah. Sebab kita boleh hold berbulan-bulan kan. Itu position trading ataupun swing trader jugalah. Swing trader mungkin dia target 20%. Macam tadi lah, risk and reward. Position trading mungkin dia sampai nampak ada distribution phase. Kalau siapa yang tahu fasa-fasa saham ni, contoh ni downtrend, lepas downtrend dia buat accumulation, lepas accumulation dia start buat uptrend, ataupun markup, harga start dia push up, and then distribution tu bila dia macam accumulation juga, tapi berlaku di atas. Dia start macam dia buat macam ni lah. Dia start macam harga macam nak naik tapi dia turun, tapi harga nampak macam nak turun tapi dia naik. Maksudnya dia bermain di kawasan tu, beberapa range harga tu je. Dia nampak dia tak ke mana-mana arah. Tak pasti arah dia tu. So bila berlaku di atas, dia adalah distribution. Dia start nak, kalau dia bocor dia punya kotak atas tu, macam ni kita buat satu kotak bawah, dia break up, dia naik. Okay, dia break up break ke atas, pecah ke atas, dia naik. Yang ni kalau dia buat dekat atas, dia pecah ke bawah, dia turun, dia jadi markdown. So ada phase 1, fasa 1 adalah accumulation 1, phase 2 adalah markup, fasa kenaikan uptrend. Phase ketiga adalah distribution. Dia buat satu harga sideways ke atas dalam range harga tertentu, tapi tak nampak arah nak naik ke bawah ke nak turun ke bawah. Itu bila dia bocor, dia akan jadi fasa keempat, iaitu markdown ataupun downtrend. Okay, so kebanyakan semua trader yang swing ataupun yang position trader yang nak ROI tinggi, dia memang akan cari fasa yang kedua lah, fasa menaik tu. Okay, kalau tengok apa yang kita panggil market pace kan. Okay, sekejap. Market trading. Okay, macam tu. Okay. Alamak, internet lambat pula. Sabar Tapi boleh nampak lah ni fasa 1, 2,
Distribution turun. Ni satu. Ni satu. Accumulation. Uptrend ni markup pace 2. Distribution 3. 4 ke bawah. Tak boleh reach pula. Tak apalah. Yang ni boleh tak? Internet tak laju lah. Tapi nanti tengok sendiri pergi Google Marketplace. Dia ada 4. So kita sekarang di Marketplace yang kedua. Kalau paling susah lah kata tak faham lah nak tengok macam mana sebenarnya, nampak dengan mata je. Dia kalau downtrend mesti dia dah keadaan menurun. Kan? Accumulation tu ternampak dia nak turun kan nak naik macam ni. Fasa accumulation dekat sini. Range harga sini. Ini ke contoh-contoh ini kot. Okay, ini kata ini satu fasa permulaan dia accumulate kat sini, naik turun main-main. Okay, ni fasa dia buat kenaikan. Right. Lepas tu dia ni dia buat macam satu main-main, nak naik ke nak turun. Lepas tu dia buat turun pula. Okay, ni 1 2. Okay, ni 1, ni 1. Yang naik ni 2. Yang main-main kat atas tu 3. Turun 4. Lepas tu dia start balik. Alamak. Ini 1. Lepas tu naik tu, bila dia pecah ke atas tu 2. Sekarang lah. Alamak. Sekarang 2. Okay, tapi tak boleh nak expect banyak sangat. Lepas kalau dia dah start buat bermain-main, nanti dia akan turun semula. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sampai bila-bila pun dia akan berlaku tu. 1, 2, 3, 4. Kena pasti dia di fasa mana. Okay, kalau tak faham semua lukisan ni, tengoklah indikator dia. Kalau uptrend, kalau dia di fasa kedua, fasa menaik, dia mesti ambil 50 20, 50, 100 ataupun 200. Dia uptrend lah. Selalu counter di atas MA 200, memang counter tu tengah uptrend. Nak kuat lagi dia atas 100, atas 50. Nak lagi kuat dia yang terdekat atas 20. Yang orang swing selalu di atas 20 lah. Orang swing memang ambil di atas 20. Atas 20, bawah dia support. Maksud dia beratur 20 beratur, bawah dia 50 beratur, bawah dia 200. Kalau nak ambil 100 pun okay, dia mesti beratur ikut turutan. 20 paling terdekat, lepas tu 50 candle, 100 candle, 200 candle, reference dia lah. Mesti harga tu di atas. So dia counter uptrend. Macam tu je lah. Dia mesti di atas 20, atas 50, atas 200. Untuk menentukan counter tu tengah uptrend. Kalau kita tak nampak mata, tak nampak apa dia tengah naik. Dia obviously dia sedang menaik kan. Tapi ada orang tak nampak. Yang ni berlakunya reaccumulation. Kalau kita tengok ni ada nampak reaccumulation ni. Dia ni memang accumulation. Naik kan, nampak markup. Tapi dalam markup pun, dalam uptrend pun dia ada berhenti rehat sekejap. Ni panggil reaccumulation. Dia collect, tapi collect di atas. Dan naik lagi. Yang ni mungkin ada orang confused. Mungkin dia reaccumulation, mungkin tidak. Nak tahu adakah dia reaccumulation ataupun distribution bila dia bocor ke bawah. Maksudnya satu range harga tu telah bocor. Maksudnya kata dia macam ni kan. Dia ada buat 2 tapak kat sini kan. Tapak ni tak bocor, tapi dia punya puncak gunung dia yang pecah. Maksudnya dia nak naik atas. Macam tu. Okay. Harap faham Macam sekarang, kalau nak masuk 52 high, satu volume tu kena lepas 20. So sekarang belum lepas. 52 high kena lepas. Adakah dia lepas? Tak lepas. Tak lepas. Sebab tu kalau kita nak beli 52 high ni, Friday rules, tengok kat hujung-hujung macam kupas tengah ke. Sebab betul ke dia nak pecah ni ke dia main-main. Kalau dah termasuk tu tak boleh buat apa lah. Hold je dah. Mungkin hari Isnin dia naik pecah 52 high kan. Tapi untuk nak betul-betul kita confirm tu, tunggu sampai 4.5 ke atas baru tengok. Oh betul lah harga dia memang di atas 134. Okay, kalau nak ni biar satu di atas 135 baru beli. Okay, 135 ke 136 nak confirm lagi. Maksud 3 bit di atas harga 52 high baru beli. Okay.
Sebenarnya ikutkan, kalau yang position trader, dia ambil satu bit je di atas 52 high. Harga 52 high 134, dia akan masuk 135, satu bit di atas. Sebab nak confirm dia dah break up. Cuma nak kata kalau lah terlepas kan, tunggu 4.5. Tunggu 4.5, alamak, dah naik sampai 135, boleh masuk lagi. Naik 136 boleh masuk lagi sebab dia selalunya 3 bit lah kita kata. 3 bit daripada harga mana-mana tempat yang dah break out tu. Macam BWeb juga BWeb tu harga semasa untuk hari tu, yang average je dah buat BWeb. Selalu kita beli within 3 bit daripada harga reference tu, BWeb. Okay. Kalau macam ni, once dia dah break out, okay, dia break out 134 dekat 135 tu, dengan volume ni pecah tau. Moving average ni pecah. Maksud dia macam ni volume dia mesti di atas line. Volume dia mesti di atas line. So kita pun bismillahirrahmanirrahim lah masuk. Dan mungkin kita TP kat 139 siapa yang ada target 1/2 nak swing. So tunggulah 10% kan, ataupun 1/3, tunggulah sampai 50%. Tapi kalau dia berlakunya distribution, maksudnya dia harga tak bergerak-gerak, nak naik tak, nak turun tak, kena hati-hati. Macam ni contoh dia berlegal-legal ni, kalau dia bocor 125 dah kena keluar sebab dah bocor support tu. Selagi tak bocor, boleh je swing. Contoh kita nak buat reference sekarang adalah moving average yang 20 mid BB ni, mid BB yang putih, line mid BB, line tengah mid BB ni apa? Ni middle, ni lower je. So yang tengah-tengah tu, selagi tu dia tak bocor, candle tak tutup bawah dia, right. Sebenarnya daripada sini dah boleh right kan, tapi tak nampak. Dan kita katalah yang memang trader guna 52 high, okay fine, you boleh masuk pun waktu dia break out 52 weeks high 134, beli kat 135 kan, dengan syarat volume mesti pecah. Kalau tak, volume tak kuat, dia tak boleh pergi kak. Ada orang kata tak penting volume, bagi saya penting. Tengoklah, mungkin dia berjaya je dengan tak ada volume, mesti harga naik terpulang. Betul lah, yang utama adalah harga dulu. Harga macam apa penting dalam saham? Harga. Apa yang kedua penting dalam saham? Harga. Apa yang ketiga terpenting dalam saham? Harga. Maksudnya price dulu, barulah tengok volume kan. Tapi bagi saya price dengan volume tu berkaitan lah, dua-dua tu penting lah. Maksudnya ada participate lah, ada orang ramai nak beli counter tu, volume masuk banyak, ramai orang beli, barulah macam cepat dia naik bagi saya. Okay. Bagi orang lain mungkin dia dah biasa harga pergi juga, tak kisah ada volume tak volume, terpulang. Bagi saya biarlah volume tu breakout dulu. Breakout bukan dari segi harga breakout, termasuk volume breakout, dan boleh bismillah. Tak perlu terkandas, fikir terkandas. Kenapa fikir sampai terkandas? Adakah kena tanya dulu, adakah kita nak swing, adakah kita nak position trader? Position trader maksudnya bila pecah 52 high, satu bit, ada volume, kita masuk, kita straight pakai trailing stop, follow je. Ataupun kita swing trader yang ada risk and reward, maksudnya kita target dua reward lah. Daripada kerugian 5%, kita target 10%. Risiko kita 5%. Kalau rugi 5%, kita kena keluar. Okay, keuntungan dah 10% hit, kena ambil untung tu. Lantaklah dia nak terbang sampai 30-50%. Sebab kita dah ada target macam tu. Kita dah memang target swing kita 10% je. Kalau orang yang target swing 15% pula, 3, dia punya 3 reward, 1 risk, so dia akan TP 15%. Fine. Bila hit 15%, you kena keluar. Sebab you dah ada target. Kecuali you adalah yang hard position trader yang akan ride sampai bila-bila. Okay? Yang orang kata kalau yang selalu tengok stiker kan, orang pukul pun tak akan jual. Orang belasah macam mana, balon pun tak akan jual counter tu. Sebab dia position trader, dia dah beli ngam-ngam cantik dia dekat 52 high, dia nak hold je. Selagi tak hit dia punya stop loss, kan dia follow. Mungkin dia follow 5% kan. Maksudnya okay, sekarang 5% dekat mana? Katalah below 127, mungkin 125 ke dia punya stop loss, contoh kan, saya tak tahu 5% kat mana. Ataupun dia target di bawah support semasa sekarang kat sini kan. So dia punya risiko
124 contoh. Dia sanggup tanggung sampai loss 124. Kita tengok kalau dia masuk 135, risiko 124. Okey, dia punya risiko position trader katalah risiko dia dalam 8%. Lepas tu nanti harga naik 139. 139 dia akan ubah daripada 124 yang dia letak stop loss dia akan jadi 128. Okey, bila harga naik lagi dia akan ubah lagi 8% semasa pula maksudnya. Okey, 132 dan seterusnya mungkin dia akan pergi sampai RM2 ke, tak tahulah sebab dia dah follow. Selagi harga tu tak bocor kan, selagi harga tu tak kena dia punya ni, dia akan follow je macam tu. Alright, so kita kena tanya kita ni macam mana. Tapi kalau katalah orang tu dia kata dia trade menggunakan Friday rules dan dia sangkut dia floating, bukan Friday rules bukan Friday rules. Tak, memang bukan. Dia kata tersangkut kat pucuk. Kenapa boleh sangkut kat pucuk? Tu masalah dia. Kalau Friday rules dia macam ni. Setiap trader jenis apapun memang ada support dia, memang ada risiko dia. Risiko tu support yang bocor je lah. Takkan kita tak ada support masa kita masuk tu, tak ada support, tak ada harga sokongan, main masuk je. Sebab tu boleh maksudnya sangkut pucuk ataupun beli kat bawah pun ada support. Macam mana boleh jatuh sampai ke tanah bawah kat ini kita kata dah paling bawah tu dia bocor. Kita atau aku dah sangkut beli ke bawah dah, tengok dia makin bawah. Kenapa boleh biarkan dia sampai lagi ke bawah? Kan kita dah ada support kat bawah ni. Contoh support kita 985, dia bocor 985. Okey, fine. Berapa bit dia bocor? Katalah kita target 2 bit bocor baru nak jual. So dia dah kena 2 bit. Kita dah dari awal dah kata macam tu. Kalau bocor support aku 2 bit 3 bit aku nak keluar. Dia kena bocor. Lepas tu dia kena pula bocor lepas daripada 3 bit yang kita target tu, kena keluar lah. Kalau dia nak rebound balik tu cerita lain, kita masuk semula. Tapi kita punya trade plan tu dah terkena stop loss tu, kena keluar dulu. Sebab tu kat bawah pun boleh rugi, kat atas pun rugi. Ramai kata maksudnya dia sebanyak akan kiok kat pucuk. Banyak kali beli dekat 52 high mesti sangkut. Maksudnya mungkin tak cukup syarat. Okey, dia belum break up dengan volume, tak ada minat beli, ataupun di penghujung fasa kenaikan dia dah melebihi berapa persen dah kenaikan dia. Kan contohlah kenaikan dia dah sampai 300% kan daripada bawah ni kan. Macam ni 35% sikit je. Nak pada bawah mana? Daripada bawah ni. Okey, kita tengok daripada bawah ni. Kenaikan katalah sampai 300% dah. Okey. Yang ni mungkinlah takut sikit sebab dia dah naik sampai 1% kan. Lepas 1% lalunya dia jatuh dulu kan. Selalu kan dia jatuh dulu, lepas tu dia baru pergi 300%. Tapi 100% kenaikan tak banyak pun sebenarnya. Sebab kalau ikutkan ni apa ni betul, ada boleh pergi sampai 300%. Kalau kata counter tu masih dalam trend semasa tengah trending, katalah apa ni equal ni kan, dalam sektor apa. Kalau dia dalam sektor perumahan dan construction kan, contoh dia dalam categorise 2 dalam bawah tu kan, dia still boleh naik sebab sektor dia tengah trending. Sebab tu kita tahu juga benda-benda faktor lain yang mempengaruhi. Contoh pada minggu ni memang sekejap Malaysian satu. Kalau takut kita tengok keseluruhan sikit company tu macam mana. Alright, adakah company tu buat keuntungan atau counter yang counter kita masuk tu counter yang rugi. Okay, macam ni dia punya quarter report rugi, tapi dari keseluruhan tahunan dia masih okey. So tengok news ada tak news yang menarik sikit.
Okay, dia nak terlibat dengan apa? Property dekat nak ni high speed rail. Ada sentimen property sector. Okay. Tu kata tengok bulan pula minggu akan datang ni, ada tak property sector tu dalam trending. Lepas tu sebenarnya kalau dispose ni tak berapa bagus. Yang kita nak acquire. Tak tahulah saya macam nak sebut. Maksudnya belian dipegang. Pegangan saham tu dibeli. Maksudnya bukannya ni dilepaskan. Dispose je lepaskan dia punya pegangan. Kita nak dia beli. Maksudnya hijau kat sini. Okay, mungkin katalah kita macam betul ke dia boleh pergi lagi ni, nampak ada. Tapi bulan November harga duk naik elok je. So masih ada peluang lagi. Sebab tu nak lagi rasa solid. Kalau nak lagi rasa solid, maksud nak confident nak hold counter tu, bila mana dekat sini hijau, dua-dua hijau, quarter report hijau, dan news ni menunjukkan dia macam-macam. Ada sentimen ni nak buat ni, itu nak buat dengan dia, nak joint venture dengan dia. Sedap lah pegang. Katalah dia punya projek tu within 2 years ke 5 years, maksudnya dia ada value, added value yang dia akan keep on increase the price lah dalam setahun 2 tahun. So kita tahu counter tu ada potensi boleh pergi jauh. Okay. Yang ni dia mungkin jauh. Okay, mungkin bagus, mungkin tak bagus. Nak kata news yang latest tak ada. Kecuali hari Isnin ada keluar news, ke Selasa ada keluar news. So far news dia yang kata nak ada sentimen pada 29 Januari. Sekarang esok dah 19. Adakah masih valid news ni? So kita tak tahu. So sebabkan kita tak apa nak confident. Kalau confident adalah bila mana semuanya chart cantik. Chart breakout 52 high, yang ni hijau. News menarik, maksudnya dia ada catalyst yang menarik. Lepas tu orang pun duk beli saham dia, nak maksud datuk-datuk apa benda-benda ni, dia punya apa, shareholder duk tambah lagi pegangan saham. Duk bertambah lagi pegangan saham. Acquire kot saya sebutan dia, acquire. Okay, yang ni dispose, buang lepaskan pegangan saham dia. Kita nak acquire, macam tu. Yang nak pegang, nak beli lagi, tak tambah pegangan saham. Itu yang terbaik. Bila this one positif, news positif, ini positif, chart positif, hold, simpan. Kalau macam ni, chart pattern dia dari segi teknikal, dia solid dari segi teknikal. Volume ada. Kan ini kan, volume biar kat sini. Lepas tu, masa dia re-accumulation, ni accumulation pertama, lepas tu dia naik markup. Re-accumulation, volume kering. Maksudnya dia nak, masa orang nak jual kan, orang dah take profit apa benda, orang nak, dia kering dia relax steady. Lepas tu dia start build up balik volume. Lepas tu dia cantik. Bagi saya cantik lah. Okay, dia break up, next mungkin pergi 145 ke. Kalau tak, dia pergi sini dulu 139. Boleh target 139 dulu. Lepas tu next target 145 kan. So tak ada cerita yang boleh sangkut kat pucuk tu. Kenapa boleh sangkut kat pucuk? Kenapa biarkan rugi bertambah rugi? Sebab kita nak hold 3 hari je. Kalau Friday rules tu, beli hari Jumaat. Yang ni tak break up ni, tak boleh beli ni. Ni tak boleh beli kawal. Dia kena ambil contoh counter yang break up. Saya nak cerita, yang ni kalau dia break up, beli satu bit daripada atas harga dia break up 134, dia punya harga break up. So beli 135. Dan candle jangan sampai terkeluar. Dia sentuh upper BB, okey. Dia sentuh upper BB, okey, cantik dia, momentum kuat. Tapi jangan sampai duk kerja terkeluar. Kalau terkeluar jauh, dia akan mai balik ke support. Maksudnya dia macam magnet tau. Kalau dia terkeluar daripada Bollinger Band, kalau dia candle tu terkeluar daripada Bollinger Band, dia tarik balik supaya masuk dalam Bollinger Band tu. So kalau dia terkeluar banyak tu, kena hati-hatilah, kena take profit lah. Sebab apa? Dia dah jauh daripada dia punya karung dia tu, dia punya support. Ini pun jauh kan. Kalau kita kata guna 7 ke 5 ke apa ke, yang short term punya tu, jauh benar dengan harga semasa ni. Katalah masa tu kan, katalah harga semasa dia 132, dia punya support duduk kat area mana? 117. Logik tak dia patah balik? Memang logik, dia akan mari balik tempat support dia. Dia tarik balik. Kalau dia dah pergi jauh,
Dia akan patah balik kan. Sekarang dekat lagi. Kalau kata dia break up, ini dia punya ni hanya apa ni akan jadi support terdekat dia. So dia akan, dia lepas sikit, dia akan main balik macam tu. Lepas tu dia lepas sikit, dia akan main balik. Kalau dia terus lepas banyak, memang dia akan turun banyak lah. Macam ni dia terlepas terlampau banyak ni. Satu, esoknya naik lagi. Tu yang dia turun sampai 3 candle tu. Dan slowly dia naik je. Sebab dia still reference yang ni. Untuk orang swing, still reference yang ambil BB ni. Okey je, tak ada masalah. Cuma yang short term, memang terlampau jauh lah sini dengan sini. Kan, kalau yang jenis seminggu kan, reference harga kita seminggu, jauh benar dengan harga seminggu. So agak-agak, kalau terlampau jauh dengan harga reference kita, ambil profit dulu. Jangan tamak kan. Sebab kalau ikutkan target 5% je Friday rules. Ada orang ambil 3% je pun. Asalkan untung je. Asal dah untung, ambil. Asal untung je ambil. Isnin dah untung, ambil ya. Selasa, kata Isnin tak jadi apa ke kejung, hari Selasa kan ada. Hari Selasa dah untung, keluar. Kalau hari Selasa tak jadi, keluar. Maksudnya dah, game tak ada. Hari Rabu dia naik, tu cerita lain. Bukan Friday rule lah. Friday rule 3 hari je. Itu cerita lain lah. Itu cerita swing ke intraday ke benda. Maksudnya sampai Friday rule kena betul-betul disiplin. Jenis apa sekalipun kita, swing trader ke, intraday ke, position trader ke, tetap kena ada disiplin yang tinggi. Saya nak ambil yang dah breakout. Siapa yang dah breakout? Tak kuat Kuat. Kuat, beli yang kuat. Kau breakout tak? Dia ni breakout. Okey. Macam ni. Volume breakout. Sebab tu masa pukul 4 tu get ready, siap-siap tengok. Lepas tu dia volume breakout, dia pecah 52 high contohlah. Dia pecah 52 high, harga 52 high RM1. Okay, kita pun beli dekat RM1 1 sen. Alright. So dia naik 12, 13, 14. Kalau beli kat 11 tu untung dalam 2% kan. Mungkin hari Isnin kena jual lah. Maksudnya mungkin 3% atau 4% atau 5%. Tapi untung lah tu. Sebab dia, mungkin orang kata kena modal tinggi ya. Mungkin betul. Sebab kita tak ambil banyak lah. Dia macam orang scalper dan orang intraday. Kadang dia ambil 3 bit. Orang ambil TST bersama. Ambil 3 bit. Betul tak? Kenaikan 3 bit, 2 bit. Sebab tu kalau kita modal tak banyak, tak digalakkan untuk scalping atau BTST ke intraday ke. Kita kena jadi position trader ataupun swing trader. Sebab kita nak untung at least 10% ataupun 50% kan, 20% ke 30% ke. Position trader lah nak 30% ke atas kan. Sebab dia akan expect tinggi, dia trail harga tu. Tapi kalau kita mampu ada modal yang banyak, yang 2 bit pun dah untung, 3 bit pun dah untung, 5% dah untung, 3% dah untung. So silalah masuk Friday rules. Senang je nak untung tu. Dan masa nak pegang tu tak banyak hari nak perlu tengok. Hanya tengok hari Jumaat petang, kompak tu, tengok siap-siap kaunter-kaunter yang menghampiri 52 high. Boleh guna screener ni dekat TradingView, dah ada yang free tu. Ataupun guna iSaham 52 high screener. Saya selalu share juga dekat saya punya Telegram. Tengok kat situ. Once dia dah pecah je, takut dia main-main kan, ambil 1 bit. Betul tak dia harga tu pergi ke atas sikit, pergi atas sikit, balonnya dah. Yang ni dah breakout. Volume breakout, atas breakout, beli. Macam tu je lah. Lagi contoh, dia memang Isnin ataupun Selasa jual. Jangan duk, kenapa boleh sangkut ke atas, mesti tak jual. Tak jadi, tak sekolah yang akhir yang ni dia belum lah. Volume breakout, tapi dia tak 52 high. Bukan Friday rules. Lagi TDM sentuh 52 high tapi tak breakout. Volume dah betul, volume dah breakout, tapi dia tak breakout. Yang ni kalau orang yang nak swing, mungkin dia akan tunggulah breakout 1 bit, mungkin dia terus masuk lah.
205 Kalau hari Isnin naik 205 dia belilah. Macam tu je lah. Tu swing je lah, swing. Selagi tak bocor apa, tak bocor mid BB kan, maksudnya risiko agak dekat 185. Maksudnya nanti kalau katalah masuk 1205, risiko adalah hampir 10%. So kalau 10%, dua reward adalah dia kena dapat 20% untuk counter ni lah. Dia kena hold untuk nak bagi berbaloi. Kalau tak nak masuk swing buat apa 20% dia kena jual. Okey lah tu. Tapi kalau dia dah berlaku distribution dekat 23 sen dah jadi distribution ni, tu tengok bocor pula. Terpaksa lah keluar, tak dapat lah 20% tu. Tapi ikutkan kalau lagi tak bocor, kena achieve juga target kita tu. Kena tunggu sebab kita memang buat risk and reward 1-2 kan. Katalah dia sampai kat ni, dia lepas 15%, lepas tu dia bocor 23 sen, lepas tu bocor, memang 2 bit bocor, 3 bit bocor, ambil je lah. Walaupun kita daripada 15% tinggal 10%, jangan tamak. Walaupun kita asal kita target nak 20%, tapi dia tak boleh pergi, dia dah jatuh sampai 5% dah. Tunggu apa lagi? Keluar. Dapatlah 10%. Alright, risiko memang tinggi lah. Risiko bocor 185 kena jika duluan keluar. Kalau kita masuk 50 tweet high ni, dia bocor kat 185, terpaksa keluar dulu lah. Mungkin dia rebound balik dekat 175 ke apa. Tapi what if dia tak rebound? Rugi banyak. So minimize kerugian, kena keluar dulu. Kalau dia rebound kemudian cerita, masuk balik tu lain cerita. Keluar dulu. Sebab memang kita punya trading plan 1/2, kerugian 10%, keuntungan 20%. Itu yang first. Sama juga macam kat bawah ni, kalau dah rugi 10% terpaksa keluar. Atas kalau contoh dia tak sampai 20%, dekat sampai 23 sen tu dia start bocor sampai 23 bit. Tinggallah kita punya daripada 20% target kita dah dapat 15%, nanti kita rugi. Bukanlah rugi, maksudnya rugi daripada 15% tinggal 10%. Tapi kena admit lah, dah ambil yang tu je, ambil 10% tu. Sebab takut nanti daripada 10% tinggal 5%, tinggal 0%. Tapi nak cerita ni, dia tak cukup syarat lagi. Untuk Friday rules bukan Friday rules Friday rules berlaku pada hari Jumaat, breakout tu. Kalau dia berlaku pada hari Selasa tu Selasa rules. Breakout hari Rabu tu Rabu rules. Bukan, dia mesti Friday rules. Friday rules memang ada trader Friday rules. Ramai jerum Friday rules tu. Dia tak kata pun Monday rules, Tuesday rules, Wednesday rules, Thursday rules. Tak ada. Jerum yang buat daripada zaman dulu zaman Tok Kaduk tu memang Friday rules. Jerum masuk hari Jumaat, dia jual hari Isnin ataupun Selasa. Lagi OCB ni breakout. Tapi breakout tu betul-betul balik tak cantik candle macam titik-titik ni jangan ambil lah. Ambil yang candle kita nampak dengan jelas ni apa benda candle main-main. Candle yang nampak dia buat candle tu, bentukkan candle yang cantik lah. Minho. Okey, Minho kalau ikutkan tutup harga sini kan, dia breakout tak volume. Volume breakout, harga breakout, dan dia 1 bit daripada atas. Sebenarnya boleh masuk. Cerita dia orang Friday rules boleh masuk. Dan mungkin dia target 3%, 5% kan. Kalau ikutkan kat sini dah 37 net resistance dia. So 365 lah beratus kan. Sekejap tengok. 5% kat sini je. 365. Betul lah, 365 atau 360. 365 atau 360. 360 kalau nak risiko kurang 360. Boleh dah beratur kat 360 tu kan. Maksudnya dah boleh masuk. Betul, counter ni boleh masuk. Kata kerugian kalau dia turun separuh dah candle ni lah. Ni kan candle bulat ni. Kalau kata dia bocor sampai separuh, maksudnya kena keluar dulu. Kalau candle yang kita nampak macam solid tu kan, letak dia punya separuh. Kalau dia bocor sampai separuh tu, keluar dulu lah. Tak jadi lah tu.
Okay, dia nak naik semula tu cerita lain. Cerita dia kena keluar dulu. Takut dia bocor lagi dan turun. Pasal ni, adakah counter ni boleh masuk Friday Rules? Yes. Minho Friday Rules. Nak masuk je lah. Nak tengok dia jadi apa. Dia adakah kita tergantung kat puncak? Kenapa boleh tergantung kat puncak tu? Kenapa cerita dia? Kenapa boleh biar sampai dia jatuh banyak? Patutnya kalau dah bocor sampai sini, bocor 325 tu keluar. Kan? Kenapa biar sampai dia bocor 31? Biar bocor sampai 28 sen. Tersangkutkan puncak. Semuanya sebab beli 52 high. Oh, dia nak cerita dia punya rugi sebab dia tak keluar kan. Dia tak keluar sebab dia tak ada trading plan. Yang orang dah untung berasap beli 52 high tu, dia tak cerita pula. Dia nak cerita-cerita dia yang dia sentiasa rugi bila beli kat puncak. Maksudnya kalau katalah sentiasa rugi, masuk 10 kali rugi kat 52 high punya counter Friday Rules, jangan masuk lah. Maksudnya memang Friday Rules tu bukan untuk kita lah. Tak sesuai. Mereka macam penyakit, macam-macam jenis penyakit. Ubat-ubat kita beli ubat, tak jadi. Kenapa nak guna ubat tu? Memang ubat tu tak boleh menyelesaikan masalah pun. Tetap sakit teruk, bertambah teruk lagi, merana lagi. Tak payah, elakkan lah. Macam orang kata punca pendapatan dekat sini. Kita kerja kat situ, tak dapat duit gaji, siap kena bayar penalti lagi. Kenapa nak kerja kat situ? Maksudnya bukan punca rezekinya di situ. Bukan punca rezekinya kat Friday Rules. Kalau asyik rugi masuk setiap minggu masuk selama berturut-turut. Hafiz Tokyo kata 10 kali, maksudnya 10 minggu lah kan. 10 kali kita try Friday Rules, 10 kali tu loss. Memang tak betul lah tu. Sepatutnya takkan jadi macam tu. Kalau jadi macam tu, maksudnya memang bukan kita ditakdirkan untuk Friday Rules atau 52 high. Kita kena beli dari bawah ke, kena belajar teknik lain lah. Pergi study belajar yang bukan beli dekat atas. Beli masa permulaan kenaikan, kena study. Memang mungkin dia lembab, mungkin kena tunggu sebulan 2 bulan mau naik. Tapi yang tu yang kita rasa paling selamat. Jangan duk ikut orang yang masuk Friday Rules. Lepas tu asyik-asyik kata kena mati kat atas, duduk kat pucuk tu. Kiok. Okay, kalau ikutkan beli kat atas, tak boleh dia tersangkut kat pucuk. Dia mesti keluar bila sampai tempat yang dia patut keluar lah. Ni kalau patah balik dan bocor, kena keluar dulu. Maksudnya tak jadi. Dia tak jadi cerita dia boleh tersangkut sebab dia kena keluar. Friday Rules kena keluar hari Selasa tu. Selasa tak jadi, bye. Isnin boleh jadi nyawa. Kalau Isnin pun dia dah bocor, kenapa nak tunggu Selasa? Selasa lagi teruk pula, kan? Sebab kita dah ada support kita lah. Ataupun 5% kerugian. Adakah sini 5%? 6%. Apalah, kerugian katalah 6%. So kena keluar lah. Kalau dah hit sampai 6%, patutnya 5% je pun. 5% rugi keluar, 5% untung ambil. Lagi counter apa? TH plan. Okay, macam ni TH plan. Hari Jumaat tu tengok volume breakout, dia lebih MA20. Lepas tu dia breakout 655 Friday Rules 52 high 655. So kita beli 660 ni 660 kat mana? Asal dia nak naik. Maksudnya hari Jumaat tu juga dah boleh TP. Dia naik sebenarnya sampai untuk hari Jumaat saja dia naik. Paling atas tu dia naik sampai 11%. Maksudnya beli hari tu, jual hari tu juga. Kalau katalah hari Jumaat beli kan, katalah beli kompat atau part suku ke, part 20 kan kita beli kan. Tengok dah hit dah pula TP. Keluarlah dulu. Tapi yang beli pada pukul berapa pukul 4.30 ke atas, mungkin harga dah atas sangat dah. Kalau sebaik-baiknya beli, memang kena perhati lah, siap-siap counter yang dekat-dekat 52 high. Maksudnya hari Khamis tu ataupun pagi Jumaat tu dah ready, siap-siap dah list yang nak menghampiri 52 high. Okay, sebab kalau dah terlepas banyak ni, orang dah sebenarnya dah take profit. Bukan kata tak boleh masuk kan, tapi dia terlampau jauh daripada dia punya support. Risiko jadi tinggi pula.
Kalau macam ni nak masuk juga, kita buat dia separuh candle. Separuh candle ni, katalah kita dah masuk lambat masuk hari Jumaat tu, masuk waktu gerak ke atasnya ni betul-betul pucuk lah ni. Okey, kita masuk dekat 1705. Fine. Tak masuk kat mana pun okey je, selagi ada kita buat support ataupun risiko kita tahu kat mana. Yang masalahnya masuk kat atas tak tahu dekat mana support. Okey, kita buat support separuh candle Separuh candle mana? Kat area sini. Kot saya rasa Nana 5 tu lah. Okey, Nana 5 tu sebagai support. Kalau bocor Nana 5 tu asal keluar sebab kita dah beli kat atas. Patutnya Nana 5 tu, Nana 5 660 tu kita masuk. Tapi kita tak masuk. Kita tak masuk, kita terlepas, kita tak buat list kan. Itu jadi ceritanya dia dah kat atas. Dah terlepas lah. Dia sebenarnya dah boleh profit hari tu juga. Hari Isnin mungkin dia naik sikit rasa. Mungkin dia terpaksa turun. Terpaksa turun sebab kalau dia dah naik banyak sangat, menjauhi, macam saya kata tadi lah, menjauhi Bollinger Band tu. Kalau 2 candle lah selalu paling maksimum pun mungkin dia buat 2 ketul kenaikan lah. Macam Jumaat dah naik, mungkin hari Isnin naik, lepas tu dia masuk balik lah. Selasa Rabu tu masuk balik dalam karung. Khamis ke masuk dalam karung. Kalau dia kuat, momentum kuat, dia tetap naik, okey, tapi dia tetap akan patah balik sebab dia tak boleh nak pergi jauh sangat daripada Bollinger Band tu tanpa masuk balik. Dia akan jadi terlampau jauh support dia. Macam sekarang ikutkan support kan, dekat 630 jauh dia dah naik. Sebab tu nak beli kena ready siap-siap. Breakout 52 high 655 kan, 660 kita beli. Yang ni nak kata memang Friday rules tapi dah untung. Ataupun nak masuk lewat, kena buat separuh candle TPC. Okay, TPC sepatutnya 390 breakout. Alright, kenapa saya tanda 390? Okay, betul lah, 390 breakout. Kat sini 390 390 breakout, 395 masuk. Okay, 395 kat sini 395 pun dah untung hari tu juga. 12% dia naik. Lepas tu dia tutup. Sekarang tengah untung 3% daripada 11%. Kalau tak ambil 5% ataupun, sebenarnya kan sepatutnya kena ambil 5% tu. 10% tu kalau siapa yang position trader kan, position trader mungkin dia pergi sampai 20% kan, sebab dia pakai trailing stop. Yang ni cerita dia orang yang swing atau orang yang swing pula, orang yang Friday rules dah dapat 5%. Kalau yang baru masuk, kalau separuh candle sini dekat harga 390 tu lah. Kalau bocor 390 kena keluar. Tapi ambil harga tinggi sangat sebab dia dah jauh. Kita kena tahu orang Friday rules, dia beli kat ada betul breakout tu. Dia tak beli kat atas sangat dah. Tapi dia, yes, memang dia breakout Friday rules. Dia ni TPC consider F Friday rules lah. Samfong. Yang ni ngam-ngam Yang ni ngam-ngam. Sekarang logik lah dia beli harga tu 775 okey. Kalau 5% kat mana? Oh, next resistance lah. Mungkin boleh skew dekat 810 ke, barangkali ada boleh naik sampai 810. Ataupun berapa yang kita boleh untung pada hari Isnin tu lah. Kalau kata 3 bit lah. Kalau 4 bit lah. Kalau kata dia naik 2 bit, lepas tu dia dah start turun, counter tu tak ada momentum. Ikutkan kita punya ambil adalah dalam 3 hingga 5%. Memang 810, 805 tu juga 810 baru 489 5% dekat sini. Risiko 5%. Bawah lagi. Risiko dekat 735. Keuntungan dekat dia 815. Okay, Samfong secara logiknya Friday rules. Yes, maksudnya hari Isnin atau Selasa kena jual. Berapa yang dapat untung tu kena ambil je lah.
Okay. Kalau rugi katalah tak jadi kan, dia jatuh 5% kena keluar, kena pasrah. Kita ada hari Isnin, ada hari Selasa je. Dia nak jadi, jadi. Kalau tak jadi, terpaksa keluar. Kalau jadi 3% je hari Selasa, tengok alamak, kenaikan 3% je, terpaksa lah keluar 3% tu. Kalau ikutkan pun dia BTST pun 2 bit 3 bit je, asal untung. Kalau modal besar sedap, kalau modal kecil at least kena 5% lah kan. At least kena 5% jugalah. Kena terpaksa lah, sebab risiko kita terpaksa lebih tinggi sebab kita tak ada modal yang besar kan. Dia memang sehari dua selalu nak naik berapa banyak sangat. Kecuali kita masa tempoh seminggu dua kan, 2 minggu ke, bagi tempoh sebulan dua, logik lah dia naik 10%, 20%. Sebab kita bagi tempoh masa banyak untuk dia naik. Bukan kata tak ada counter yang sehari naik 20%, tapi secara logiknya counter naik slowly. Dia jarang berlaku naik pacak tu, mungkin ada catalyst lain lah. Catalyst, ada joint venture apa-apa ke, tiba-tiba semua jerum duk aim dia je, memang dia naik lah. Contohlah dia break up 52 week high. Dia break up selalu yang berlaku pacak-pacak ni dekat 100 dengan 200 weekly. Kita tengok sekejap weekly. Ada tak jenis, kalau dia bukan jenis pacak, memang bukan semua counter jenis yang naik pacak-pacak. Oh, dia agak baru, tak boleh nampak. Kita nak bincang counter apa dia tiasa boleh tak? Dekat weekly saya nak counter yang pacak. This one. Yang ni sebab dia melepasi dia start kan, kenaikan dia bila dia dah lepas 100 dan juga 200, dia naik. Lepas tu dia lepas satu dia punya previous lower high dia buat kenaikan tinggi. Tapi tak apa nampak dekat. Saya nak tunjuk dekat weekly kalau dia hit 52 week high lagi SMA 200. Kenaikan bermula punca dia bila dia dah start cross up SMA 200. Memang ni punca dia, cuma dia pacak pada hari lain. Daily, adakah daily lebih function daripada weekly? Tak ada nampak yang obvious lah. Nampak kebanyakan dia kenaikan dia sebab dia pecah resisten yang kuat. Tetap kena tanda resisten juga. Beberapa kali dia sentuh, kalau dia sekali tu dia sentuh dan berjaya break up. Sebelum ni dia tak berjaya. Sekejap Right. Ini antara tempat resisten yang kuat lah Satu kat sini dia sentuh tak berjaya, dia sentuh tak berjaya. Yang ni pun tak lepas, ni lagi tak lepas, ni sentuh tak lepas. Berapa kali dia sentuh tak lepas. Sini dia lepas, satu jatuh balik, tetap tak lepas. Dan kali ni dia lepas, bukan setakat ni, dia gap up dan terus naik. Maksudnya counter yang gap up kena perhatikan juga lah. Counter yang gap up, kalau dia lepas resisten yang kuat sampai 3-4 kali dia test sebelum ni tak lepas, dan dia kali ni lepas, maksud dia lepas pula yang terdekat, resisten terdekat. Dia buat satu pacak. Maksudnya tetap dia melepasi resisten yang kuat. Sebab tu orang suka 52 week high. Sebab 52 week high tu resisten yang kuat. Selalunya kalau dia break up memang dia pergi tinggi. Macam ni, dia tiasa ni masalah apa yang berlaku. Dia tak tutup di atas tau. Dia tutup di bawah 52 high. Tak cantik. Sebab tu ya ada orang suka beli lepas kumpat sengah tu. Sebab baru kita tahu sebenarnya dia tak solid pun. Macam mana kalau counter yang kita masuk, kita dah untung 6% pada hari Jumaat tu kan. Kata kita masuk 420 ke 410 ke kumpat kan, 4 ke atas kan. Kita masuk kumpat, kita dah nampak dah breakout. So kita masuk. Lepas tu nak dekat tutup tu nampak dia start membuang kena TP dulu. Sebab kalau dia bocor balik 52 high tu, dia dah tak jadi lah. Dia tak jadi Friday rules dah. Sebab dia kena harga kena maintain atas Friday rules. Atas Friday rules pula, atas 52 week high ataupun all time high. Kalau dia tak berjaya sustain, dia dah tak valid.
Itu masalahnya. Volume ada tapi dia tak berjaya. Ni dah kena cerita lain nak. Kena cerita lain pula. Kena tunggu hari Isnin pula dia lepas. Hari Isnin dia lepas, dia punya 52 high dia 123, 124 kan. Bolehlah masuk. Tapi dia tak jadi Friday rules lah. Dia dah jadi sama ada use swing trader ataupun position trader. Yang beli bila dia lepas 52 high. So masuk. Risiko katalah 1/2 ataupun pakai trailing stop 5% hit 5% loss kena keluar. Selagi tak kena loss kita 5%, teruskan, terus follow kan. Ataupun yang ikut MACD, selagi tak bocor MACD, follow sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke setahun ke, nantak situ. Sebab tu ada orang sampai beratus-ratus persen ROI sebab dia tak kena stop loss dia. Kalau dia pakai MACD kan, sampai kesudah dia tiasa tu tak mari bocor MACD. Dia mahu sampai kesudah. Bila dah bocor baru dia jual. Masa tu mungkin dia dapat 200% ROI ke kan. Tak tahu 300% ke. Tengok sikit counter ni overall macam mana. Dia memang stage 2 lah. Stage tengah menaik. Nampak obviously dia sedang menaik. Dia buat bulat. Memang kalau ni breakout kuat lah dia pergi. Sebab dia ada chart pattern tak? Chart pattern. Tapi andai kata tak lepas dia akan jadi pattern lain pula. Cup handle. Ni ada saucer. Saucer tu macam mangkuk lah. Mangkuk kalau breakout dia akan jadi mangkuk ke atas. Ini terlangkuk ke atas lah. Setinggi tu, sejauh mana dia jatuh, setinggi tu dia akan naik. Tapi andai katalah dekat resistance ni, within this range 52 highs ni, dan yang line pink tu line touch previous high dia juga, kalau dia tak lepas 127, dia akan turun buat handle. Kena tunggu dia reverse pula baru boleh beli balik kan. Dan swing lah sampai dia ni dia dah buat satu cup. Kalau dia buat handle, dia reverse, katalah dia buat handle sampai kat 52 high lagi, SMA 200 ke dekat 100 ke, dia turun sampai sini. Tu kita cari stosh ke, pakai stosh kan. Dia turun, stosh pun akan turun. Stosh start cross up balik. Harga pernah melantun dekat mana, MA7 ke apa, MA20 ke, dia naik atas MA20 atau MA50 ke, beli balik dan ride sampai bila-bila. Sebab dia dah ada dah, dia akan jadi naik balik sampai atas tu. Sekarang ni nak cerita dia, adakah dia buat saucer ataupun dia buat cup handle. Kalau dia buat saucer, dia break out je 127 tu dia akan pergi terus. Kalau dia bukan buat saucer, dia buat cup handle 127 sampai ada sini lah, 127 dengan 52 high tu dia bocor 52 high, dia turun lagi lana lagi. So berhati-hati, hati-hati sikit sebab kita takut dia ni adalah shooting star, dia akan turun kan. Kalau ikutkan dia kena makan balik yang ni. Nak tunggu selamat, mungkin beli atas 127 lah untuk position trader dan yang nak swing lama. Tunggu dia makan ni, sebab sini ada satu resistance yang kuat yang penentu sama ada dia nak buat handle atau tak. Alright, tapi kalau ikut based on 52 high tak ada masalah lah. Kalau tak jadi kena keluar ni. 1, 2, 3 Isnin dapat harga naik 124 beli. Bocor 5% kena keluar. Selagi tak bocor, right sampai ke sudah cerita dia. Okay. Dan seterusnya semua 52 high macam tu je. Kena tengok tengok sekejap tangkuh. Okay, macam 52 high budak ni, dia dekat 705. So 710 kita boleh masuk dengan syarat volume dia kena lepas. Sekarang ni ada nampak raya ke volume nak lepas line MA20 ni? Tak nampak raya kan? Tak nampak raya, tak boleh lah. Dia mesti kena lepas volume, breakout dengan volume, baru dia padu. Kalau tak ada volume, takut dia jatuh balik. Sebab orang tak berapa nak minat counter tu. Orang duk seronok nak take profit, bukan orang nak masuk beli dan hold. Sunway mahal kan? Okay, sekejap. Yang murah, yang agak okey. Cepat okey tak? Okay, katalah cepat ni.
Hmm, 740 dia punya 52 high. So masuk kat 745. Dia punya risiko terpulang pada diri sendiri. Kalau rasa nak 5% saja 5%. Kalau rasa boleh tanggung risiko 10% risiko 10%, profit 20% kan. Then you letaklah you punya risiko kat mana. You nak masuk 745. Okay, 745 masuk. Risiko berapa? Kalau 5% macam ni lah. Bocor harga 705 kena keluar. Kalau you adalah trader yang nak reward lebih tinggi, risiko tinggi, mungkin 10%. So bocor 670 you kena keluar. Selagi tak bocor you hold je. Mungkin dia boleh pergi ke, tak tahulah ke mana-mana hala dia boleh pergi. Cepat ni memang kena tunggu dia breakout 745. Adakah dia Friday rules? Tidak sebab dia tak lepas. Volume lepas breakout tapi dia punya harga tak lepas 52 high. So dia bukan Friday rules. Friday rules pada hari Jumaat dia breakout 52 high ataupun all time high. Dia breakout all time high atau 52 high. 52 high tu harga tertinggi 52 minggu ataupun harga tertinggi dalam masa setahun. All time high adalah harga tertinggi sepanjang masa. Maksudnya sejak dia didaftarkan masuk dalam bursa, kan, dia masuk dalam bursa, dia berdagang dalam bursa sampailah ke hari Jumaat, itulah harga paling tinggi. Itu all time high. So kalau dia hit all time high, dia kena dia akan jadi valid Friday rule lah. Dia ni dia breakout tu mestilah harga melepasi harga 52 high. Kalau 740 745 lah kan kita masuk macam tu. Ni bukan Friday rules tapi dia boleh masuk kepada position trader ataupun swing trader yang menanti harga breakout 52 highs. Boleh tunggu counter cepat lah. Tanda siap-siap 745 nak masuk. Rugi sanggup tanggung. So lepas dah masuk, tanda pula kat sini. Kalau harga cross ke bawah 5% yang kita tanda, kena jual. Selagi tak, maksudnya sebab tu orang boleh tunggu sampai seminggu kan. Dia dah tanda kat phone dia, kat watchlist kat sini kan, dah tanda siap-siap. Alert dekat ni pun boleh buat juga. Ni kan pemberitahuan. Kita buat alert. Kalau dia dah bocor kat sini, kita keluar. Selagi tak ada keluar kat kita punya phone alert yang dia dah ni, kita hold lah counter tu. Kita hold saja counter itu. Maksudnya tak payah tengok selalu pun counter yang orang swing. Dia tak tengok sekali. Dia sekali masuk, selagi tak ada kena, mungkin balik pun dia check. Oh, tak kena lagi stop loss dia, kan. Atau waktu rehat tengok sekali. Waktu pukul 1 ke kan, tengok sekali. Oh, elok aja dia. So dia biar. So tak payah nak tengok selalu. Itu orang yang position trader dengan swing trader. Dia beli bila breakout 52 high. Senang. Okay, itu je kot untuk kali ni. Sebab saya nak highlight 52 high tu, macam mana nak beli. Saya ingatkan nak, sebab saya tak ada lagi. Nanti dalam 3 minggu lepas hari Khamis lah. Hari Khamis saya tak wujud balik. Dalam masa 3 minggu tu memang saya tak ada. Tak tahu kalau saya boleh masuk saham sekejap-sekejap tu. Maksudnya andai kata saya tak ada tu, sebenarnya saya nak tinggalkan satu macam ilmu lah. Macam orang, of course dah ada screener kan. Saya dah bagi siapa yang dah beli screener dengan indikator tu dah selamat. Mudah banyak lah. Screener dah ada. Eli dah tahu support dekat 73. Okay, ada kalau breakout support dekat 73. Senang kan. Kalau orang lain nak kena kita tahu support kat sini 73 tu, net support dekat sini. Kalau bocor 2 support dah kena keluar. Ataupun bocor sini aku nak keluar sebab aku memang limit je aku punya modal aku tak nak loss banyak-banyak. Okay, bocor 2-3 bit bawah 73 nak keluar. Atau sampai dekat net resistance 77. Okay, 765 aku nak TP sebab dah sampai dekat net resistance. Nanti dia break out, aku beli balik, TP kat 1 bit below resistance. So senang nak tengok. Lepas kalau dia dah harga dah terkeluar dah BB jauh sangat, aku kena keluar dulu. Harga dah break out 52 high 1 bit, aku beli sebab dah ada indikator. So senang nak tengok siapa yang beli. Dan screener dah ada counter momentum apa dia kan. Counter yang intraday pun boleh kita consider counter momentum untuk next day juga. Maksudnya katanya ada start naik pada hari tu, next day dan minggu tu boleh lagi dia buat kenaikan lah. So kajilah 2 screener tu at least.
Dan saya nak bagi ilmu tambahan sebenarnya macam mana. Ni salah satu contoh lah 52 high. Macam kalau saya tak ada, boleh buat keputusan sendiri. Kan, tak ada macam nak tanya saya. Saya tak sempat nak jawab semua orang tu. Saya nak tinggalkan ilmu tu. Dan yang sebenarnya harga mahal lah. Kan, orang buat kelas, saya pun masuk kelas beribu kan. Masuk kelas 6 hari yang 6,000 lebih tu pun saya masuk. Yang kelas macam-macam lah kelas saya masuk bertahun-tahun ni. Dah macam-macam. Kalau boleh yang mana satu saya nak share untuk orang yang paling mudah orang faham kan. Tapi ni saya ni kena ingat, setiap trader tu lain. Sebab tu kita ada ilmu macam-macam jenis ilmu saham. Dan screener pun macam-macam jenis screener, indikator pun macam-macam. Lepas tu teknik pun macam-macam ni. Sebab semua orang lain. Dan semua kalau ikutkan orang tu kena, setiap orang lah kena pergi belajar. Lepas tu dia sendiri decide buat satu teknik yang paling sesuai untuk dia. Mungkin gabungan dua teknik ke, kan, ataupun kefahaman dua kefahaman dia, ataupun satu je dia faham, yang tu je, then you go with that one lah. Tapi kena belajar dulu baru tahu. Beberapa lah, at least ada beberapa support ilmu yang lain kan. Itu saya ingat nak share, buat satu kelas untuk siapa yang beli indikator dengan screener lah at least. Tapi tak sempat nak buat. Ni dah tak ada hari Khamis. Nak kena buat slide semua tu. So mungkin tak, kalau paling terror pun mungkin bulan 3 ke boleh buat. Saya ada berniat nak buat, tapi saya tak buat lagi sebab saya tak buat slide. Supaya kalau saya tak ada, saya hilang. Kalau kata saya tak ada wujud tu, orang boleh survive. Satu, of course you kena beli screener dengan package ni untuk masuk support group saya, private group. And then daripada situ boleh masuk kelas lah. Untuk kelas yang pertama satu tu je lah. Kalau kata sebab kelas kemudian tu mungkin kena charge sebab masa apa semua kita bagi untuk tu. Dah ilmu kita belajar mahal-mahal tu, takkan for free kan. So kena bagi sedikit upah lah, pengeras. For now saya berniat untuk satu kelas free dulu, untuk yang orang beri indikator screener ni. Tapi bila I don't know. Tak ada masa lagi nak buat. So far you kena bergantung pada screener dan juga setup, dan kena bincang dalam group lah. Bincang group. Kena, sebab tu ada group untuk sama support group tu, support each other. Untuk dua-dua, maksudnya dua-dua orang kata yang berbincang tu sama-sama buat profit. Yang bagi tak pertanyaan atau yang menjawab pertanyaan, dua-dua buat profit yang konsisten, sama-sama berjaya. Sebab tu kita nak ada support group, sama-sama support each other. Okay, bukan condemn lah, bukan kritik kau punya teknik tak betul ke apa benda ke, indikator mengarut lah, price action saja ke, ni serabut-serabut. No. Sebab ada orang yang perlu serabut-serabut tu, dia suka. Ada orang memang dia dengan naked chart saja, so tak ada masalah. Itu semua yang penting buat profit. Sebab tu kena support each other. Sebab orang berbeza, taste berbeza, semua berbeza. So jangan condemn mana-mana. Kita perlukan support group tu untuk support each other, semua buat untung. Itu yang sebab motif utama ditubuhkan GPS tu, bukan untuk condemn masing-masing pula. Okay, masa sampai situ saja. Harap dapat ilmu 52 hari ni. Dan yang screener GPS momentum yang awal tadi tu, sila check balik counter-counter tu, tanda siap-siap apa patut. Okay, alright. Yang ni saya ingat nak discuss apa counter 52 hari ni, tak sempat kot. Kita jumpa lagi lah. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana setia menunggu di channel saya. Dan bagi yang nak mendapatkan kilat dan guru lah, bagi yang mendapatkan screener dan indikator, package indikator bersama support group, dan juga library non-taratan video saham tu, berharga RM100 aja. Boleh cari saya kat Telegram, Game Borak Saham. Orang tu macam mana nak cari link, tak buat nanti saya cari link. Saya selalu share. Kalau siapa pergi kat Telegram, buat @Syaidah FZ, memang terus jumpa saya. Ataupun @gang di huruf kecil lah, Gang Borak Saham. Memang akan sampai Telegram Gang Borak Saham tu. Cuma orang yang tak biasa Telegram mungkin nak perlukan link. Nanti saya try cari link untuk ni. Saya tak pernah nak tempel link tu. Okay, nanti saya buat link InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga bermanfaat ilmu ni. Ilmu yang dapat kena guna, baru dia berguna lah ilmu tu. Kalau tak, ilmu tu jadi sia-sia dan terabai. Macam tu lama-lama hilang. Alright. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.